Nombor matrik saya BB21161081. Saya dan kumpulan saya merupakan kumpulan 4 yang membincangkan case study yang bertajuk Uber. Hai, saya Haryani binti Muhammad Haris, BB21110373. Hai, saya Norasa binti Kubra, BB21110321. Hai, saya Atifa binti Saliada, nombor matrik BB21161075. Hai, nama saya Ainul Hayat binti Maidin. Nombor matrik saya BB211037. Annyeong, saya Siti Nurafika binti Ahmad, nomor matrik BB21161184. Hai, nama saya Nur Zahira binti Nasir, nomor matrik saya BB21110409. Hai, saya Al-Wasil bin Benjamin yang memegang kad matrik BB21110509. Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semuanya. So, hari ini kita akan berbincang tentang case study mengikut syarikat yang telah kita pilih, iaitu syarikat Uber. So, macam yang kita tahu, syarikat Uber ni pengasasnya ada dua orang, iaitu Travis Kalanick dan juga Garrett Camp. So, dalam case study ni, dia berbincangkan tentang fungsi, kelebihan dan juga strategi yang digunakan oleh syarikat Uber itu sendiri untuk memastikan Uber ni sentiasa dalam keadaan yang baiklah. Dan selain itu, terdapat juga masalah yang kita boleh kenal pasti daripada case study ni. Contohnya, masalah yang dihadapi tu kadang Uber diorang hadapi tidak dapat mencapai permintaan yang tinggi daripada pelanggan. Contohnya kalau macam waktu kemuncak macam pada hujung minggu tu kan terlalu sibuk, terlalu ramai pelanggan, diorang tidak dapat capai benda tu. So itu antara masalah yang diorang dapat kenal pastilah. So selain itu, case study ni pun diorang kongsikan tentang jenis-jenis Uber. So macam kita boleh nampak di sini, jenis-jenis Uber yang ada adalah Uber XL, Uber SUV, begitulah, dia ada banyak lagi. Lepas tu, case study ni pun dia berkongsikan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Uber tu sendirilah. Kita boleh tengoklah cabaran tu di case study ni. So, okay, itu untuk pengenalan dia. Dan untuk case study ni, dia ada sediakan juga 3 soalan, iaitu soalan yang pertama, apakah pendekatan Uber, dan kenal pasti apakah keperluan itu dipenuhi. Itu. Okay. Soalan yang kedua pula, kenal pasti pesaing secara langsung dan tidak langsung untuk syarikat Uber lah. Lepas tu lakukan penilaian 5 forces of Michael Porter terhadap industri Uber. So adakah ia menguntungkan dalam jangka masa yang pendek dan jangka masa yang lama? Lepas tu untuk soalan yang ketiga, bagaimanakah Uber harus mengekalkan kedudukan mereka dalam kadar pertumbuhan semasa berdasarkan persaingan yang dihadapi. So berikut merupakan 3 soalan yang kita perlu bincangkanlah pada hari ini. So untuk soalan pertama tu, apakah pendekatan Uber, dan kenal pasti apakah keperluan itu dipenuhi. So ada siapa-siapa yang mau ada idea kah mau bincangkan? Bagi saya, keperluan yang dipenuhi adalah melalui keselamatan. Sebab Uber komited terhadap keselamatan kerana dia mempunyai ciri yang disediakan. Contohnya macam belakang pemandu tu ada
nama dorang begitu. Lepas tu disediakan GPS. Contohnya kita setiap yang menggunakan Uber, dorang boleh kongsikan location dorang kepada ahli keluarga dorang, kawan-kawan, untuk melihat di mana dorang berada sekarang. Itulah. Saya sokong apa yang dinyatakan oleh beliau, dan saya ingin bertambah, daripada segi keselamatan, ia juga boleh meningkatkan kepercayaan kepada pengguna. Sebagai contoh, kepercayaannya, pemandu yang ingin menjadi seorang driver kepada pelanggan haruslah mempunyai kelulusan yang pertama dan mempunyai latar belakang yang bagus. Ya, jadi pemanduan yang digunakan oleh pelanggan itu ianya lebih selamatlah digunakan karena mempunyai latar belakang yang baik. Saya mau tambah, selain itu Uber ni juga boleh katakan mesra pelanggan, sebab Uber ni dorang kadang banyak buat promosi yang ditawarkan, terutamanya dia dapat memberi kepada macam orang-orang yang taraf hidup rendah, yang gajinya rendah. Lepas tu banyak manfaat kepada student juga kerana dorang banyak menawarkan banyak promosi menarik buat pelanggan-pelanggan mereka. Sebagai contohnya dorang bagi promosi RM1 untuk 5 kilometer yang pertama. Saya mau tambah jawapan. Keperluan yang dipenuhi pun adalah macam pilihan yang pelbagai. Contohnya kan, Uber ni dia menawarkan pelbagai pilihan perjalanan. Macam dalam case tadi sebut, termasuk Uber X, Uber Black, Uber SUV dan Uber XL yang memenuhi keperluan pengguna dan pilihan yang berbeza. Okey, untuk pendapat saya pula, Uber ni memenuhi beberapa keperluan. Contohnya yang paling pentinglah kemudahan pengangkutan. Kita tahu kan Uber ni kita boleh dapat daripada aplikasi mudah alih. Dia lebih mudah daripada taksi tradisional. Lagipun Uber ni menyediakan cara yang boleh dipercayai dan pantas untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa kita perlu panggil taksi ataupun tunggu bas, atau kalau memandu kita tak perlu cari tempat letak kereta lagi. Jadi lagipun macam Atifah cakap tadi, pengguna boleh pilih pelbagai jenis kenderaan. Contoh, kalau yang bajet rendah boleh pilih Uber X sebab dia dikenali sebagai Uber kos rendah. Okey. Untuk yang ini saya jawab pasal kemudahan dan kecepatan tadi. Uber dia menyediakan pengangkutan yang dapat dipanggil dengan mudah. So kalau kita menghilangkan keperluan untuk menunggu di jalan ataupun mencari taksi, ia dapat memenuhi keperluan pelanggan yang menghargai kemudahan dan kecepatan. So kalau kita cepat, kita boleh je terus ambil Uber tadi kan. So dalam mendapatkan perkhidmatan pengangkutan. And then kalau kita cakap pasal kepatasan dan ketepatan GPS pula, macam kita tahu Uber tu kita boleh detect dengan GPS kan. So dengan menggunakan teknologi GPS tadi, Uber memudahkan pelanggan untuk melihat lokasi pemandu. So kita tahu keberadaan pemandu kita tadi dekat mana. And then kita akan dari situ kita akan memberikan ketepatan dan kepastian dalam kalau macam nak ambil pelanggan, diorang punya drop point dekat mana, diorang punya yang diorang nak tunggu dekat mana, and keperluan pelanggan untuk mendapatkan maklumat yang tepat pada masa yang tepat. And then kalau kita cakap dari segi harga pula, konkret tadi, so model harga yang dinamik. Kenapa kita cakap model harga yang dinamik? Sebab model harga dinamik ni Uber memberikan flexibility dalam harga, terutama dalam permintaan yang tinggi. Ini memberikan peluang secara tidak langsung kepada pelanggan untuk memilih waktu dan harga yang sesuai dengan keperluan dan bajet mereka. Sometimes ada masa Uber tu dia lagi tinggi pada masa tertentu, and then ada pada masa tertentu pula Uber tu akan rendahkan. And then last sekali saya nak cakap pasal kemudahan tanpa tunai, cashless lah maksud dia. So Uber ni dia menyediakan perkhidmatan tanpa tunai
dengan pembayaran dilakukan melalui aplikasi menggunakan macam hadiah terus daripada online banking. And then benda ni memenuhi keperluan pelanggan yang ingin melakukan transaksi tanpa membawa wang tunai. Sebab kadang-kadang, contohnya macam saya sendiri, kalau biasa saya akan terus pay online banking compare to bagi tunai terus daripada Grab. So Selain itu juga Uber ni menunjukkan ketulusan seseorang sebabkan memandangkan orang ni bersistem. Jadi orang ni macam dia boleh tunjukkan ketulusan lah. Contoh lah dalam apps tu kita sudah order dia memang harga begini, dia tetap akan begitu sebab dia bersistem kan. Tapi bila kita guna macam taksi kan, orang driver tu pandai suka-suka hati mengasih naik. Jadi kalau Uber ni dia bersistem, kalau dari awal kita order begitu sampai pun begitu juga. Selain itu bila kita guna Uber ni dia boleh rancang perjalanan sebab kita boleh tahu jam berapa kita akan sampai ke sana, dari jam berapa ke jam berapa. Jadi dia boleh rancang perjalanan kita. Itu dari saya lah. Okay, kalau daripada saya pula, saya mau tambah macam idea daripada kamu semua tu saya setuju, dan ini tambahan lah. Macam yang kita tahu, untuk Uber ni dia mempunyai aplikasi diorang sendiri, so ianya memudahkan pelanggan lah. So kita boleh buat pesanan Uber tu di mana-mana saja kita berada dan pada bila-bila masa saja. So untuk mau cakap tu semuanya berada di hujung jari lah, dia memudahkan. Kalau macam taksi kan kadang kita perlu tunggu di macam tempat tunggu bus stop ke apa semua. Itu macam kira leceh, dan kita macam tempat kita menunggu pun agak kadang panas, kadang kalau hujan pun susah untuk kita lah begitu. Tapi untuk Uber dia senang, kita dalam rumah pun kita masih boleh buat pesanan. Lepas tu macam yang kita boleh baca dari case study ni, Uber pun diorang ada like orang cakap, diorang sediakan Uber taxi untuk local taxi di untuk pemandu taksi, untuk dorang daftar di sana untuk memudahkan dorang lah. So kiranya dorang ada perbezaan dengan taksi biasa begitu. So kiranya di situ pemandu taksi ni dorang mendapat, orang bilang kelebihan lah dengan mendaftar sebagai Uber taksi itu. So dari situ bukan saja kepada pelanggan kelebihan yang dapat tu, tetapi kepada pemandu tu sendiri yang berdaftar dengan Uber. So itulah. Ada apa-apa lagi idea mau tambah tentang soalan utama ni? Ada satu lagi saya mau cakap. Untuk Uber ni dia ada kelebihan dia dari segi ikut masa kita pelanggan. Contohnya kita boleh buat pesanan tu. Contoh kita mau pergi airport kan, contoh kita punya flight tu dalam pukul 7, tapi kita membuat pesanan awal. Maksudnya kita boleh buat penjadualan pesanan tu boleh daripada Uber. Sekiranya Uber ni dia macam dia fleksibel lah, fleksibel dan memenuhi keperluan pelanggan tu sendirilah. So ya. Ada lagi? Ya. Okay. Untuk soalan kedua tu dia bilang kenal pasti pesaing secara langsung dan tidak langsung Uber. Lepas tu lakukan penilaian 5 forces Michael Porter terhadap industri Uber. Adakah yang menguntungkan dalam jangka masa pendek dan jangka masa lama? So untuk yang Porter's 5 forces tu dia ada 5. Kalau dalam English dia tu competition in the industry, potential of new entrants into the industry, power of suppliers, power of customers, threat of substitutes products. So itu kan paham juga kan? So okay, setiap seorang lah apa tu pesaing secara langsung Uber. Jadikan taksi tempatan. Kalau satu saya yang kenal sebabkan kalau Grab ni dia macam teknologi, dia macam siapa-siapa generation Z lah, macam selalu akan guna, so orang tahu masalah aplikasi segala. Tapi kalau taksi ni orang tua, orang tua orang dah tahu macam mana mengguna. Kalau Grab sekarang orang dah tahu macam mana mengguna. Jadi selagi taksi itu masih ada, jadi dia memang menjadi pesaing kepada Grab Car secara langsung lah, nampak lah yang dia tu.
Tapi masih ada taksi. Ada. Ada. Kalau sekarang kalau kamu perasan kan kadang-kadang dia pakai kereta taksi tapi dia on Maxi Uber atau Grab. Kan tuh. Ya. Tapi itu full lah. Aku rasa itu mungkin masuk yang Uber. Ya, yang taksi kocak kali. yang dia berdaftar tuh kan mungkin itulah. Tapi yang merah-merah itu kan Kalau yang merah, sebab mungkin kalau orang berdaftar begitu kan dia sentiasa on job. Kalau yang manual aja mau tunggu orang, Ya, tunggu orang menunggu lagi. Tapi jarang lah aku nampak suami taksi di kawasan bandar. Tapi di bandaran Pasaran ini ada. Mungkin Nah, bandar adalah yang kebanyakan yang guna tuh mungkin yang macam masih Lah, mengaji, old school lah. Dan namanya guna apps dia. sama kan Uber kan dia ada bayaran secara yang cashless tu kan. So ada orang yang dia mau guna cash juga. So itulah kadang ada orang masih guna taksi. So itu macam kira satu masih juga saingan lah untuk Uber walaupun Uber ni sudah advance begitu. Sebab masih lagi ada sesetengah orang tu masih guna taksi. Selain taksi apa lagi? Kalau pendapat saya Grab setuju kan dia? Iya, itu memang dia punya pesaing kuat. Dia terkenal di Asia Tenggara kan, di Malaysia, Indonesia, Thailand. Betul-betul Grab dia bukan setakat kenderaan, dia ada macam makanan, ada berbagai food Grab pay. Sebab tu macam pesanan Uber ni diorang lebih mesti buat lebih daripada Grab supaya dapat lawan Grab. Aku rasa sebab mungkin orang pesaing Uber ni macam Grab tu kan orang lagi pilih Grab sebab Grab ni kan kebanyakannya kereta orang tu lebih macam menarik perhatian lah. Contoh yang kalau macam yang old school taxi tu kan tak ada ikonnya. Kalau macam Grab ni kan kau boleh beli kereta apa yang ada cantik ke, yang betul-betul bersih, selesa untuk pelanggan tu sendiri. Kalau mau cakap Grab dengan Uber tu dorang punya level kan macam hampir-hampir kan. Sebab dorang menggunakan aplikasi, masing-masing ada Orang aplikasi. bersistem. So memang itu nampaklah saingan dorang tu antara Grab sama Uber tu memang sangat kuat. Lepas tu masing-masing pun ada promotion masing-masing. So macam dua-dua ada kelebihan yang bagus. Jadi Uber ni dia mesti sentiasa peka lah terhadap itu dorang punya pesaing tu. Sebab apa-apa yang dorang lakukan tu lebih kurang sama. So kiranya kalau macam dorang lambat sedikit, terlambat dan ke belakang tu memang dorang akan jatuh lah kiranya begitu. Jadi selain taksi, Grab, kamu rasa apa lagi? Mungkin dari di luar Malaysia kah? Gojek pun dia pesaing juga. Gojek. Tapi itu dia famous dekat Indonesia Indonesia. ada. Tapi memang Gojek tu Indonesia tak ada apa kali. Thailand ni bukan ada macam Thailand dia bukan Gojek. Dia nama lain ada nama dia. Tapi dia orang ada apps sendiri. Kalau Gojek ni dia tidak apps, dia macam manual aja. dia macam ada yang motor kan. Iya. Tapi motor Gojek lah. Gojek tu dia motor. dia bawa penumpang pakai motor. Iya, motor. Kalau dekat Thailand ni pula dia bukan Gojek, tapi itu kau boleh bawa sendiri motor tu. Kiranya itu dia orang punya favorite transportation sebab dia orang enak jam. Jadi memang akan ramai orang pakai itu. Kurang selamat lah kan. Nah, kurang selamat sebab kalau siapa pun boleh naik motor tu, even dia tidak lesen. Kalau di Thailand kita bawa sendiri. Jadi kalau macam ada kerusakan dekat kendaraan tu macam mana? motor kan bukan ada Jadi, manduk kan? Tidak, dia boleh kau boleh pilih dua. Kau boleh pilih yang ada driver dengan tidak driver. Tapi kalau macam Gojek ni memang ada driver kau lah. Kau tinggal duduk je mengayal begitu. Kalau tinggal kau boleh buat sendiri. Tapi dia orang tidak pakai apps lah, manual je. Kalau macam Uber ni Benda tu letak mana-mana je. ya, kalau kasih Macam macam kita lah. pakai BIM lah. Iya, begitu. Tapi itu macam kita punya keselamatan Ya, tak dipersoalkan. Tapi famous lah sebab mau elak-elak jam kan. Ya itu kelebihan dia lah. Ya, Dia ada kelebihannya, ada kelemahannya. Lain ada lagi. Boleh tambah juga kali ya. Asia Ride. Itu ada juga ya, sebagai satu pesaing baru orang lah. So Asia ni
tahu sudah company besar yang sudah membangun di seluruh Asia. Jadi itu salah satu lah. Dia nak perlu lagi kan, kalau macam Asia ni dia tak perlu macam kasih promote lebih lagi sebab orang sudah tahu kan. Orang kenal brand kan. Cuma sekarang dia masih baru, tak terlampau ramai lagi Ya, orang. mungkin orang dah tahu macam Cara mana request begitu. Tapi kalau macam Grab Asia tu bukan dia lebih mahal ke? Dan juga dia Mungkin ikut perjalanan nih. Cuma nah. so kalau di area kami memang orang pakai kayak Asia Ride daripada Maxim, Uber. Tapi dia bukan semua tempat dia available kan. Dia biasa di bandar lah. Ada bagian airport je. Sama satu lagi yang mau tambah Maxim. Maxim pun salah satu pesaing dia. Sebab apa? Maxim ni harga dia murah kan. Sekiranya kita boleh nampak lah. Kan kalau Uber ni mau bandingkan harga Uber dengan harga Maxim tu, Maxim ni lagi murah. So nampaklah saingan dorang tu dari segi harga. So begitulah, macam ini selalu naik Maxim, berapa range harga dia? Kita tadi mahal lah. Mahal apa Maxim? Tidak, Maxim murah lah sikit daripada Grab. Cimat. Tapi Maxim ini dia ada satu kekurangan lah dari segi keselamatan. Macam kita tahu juga kan di Kalau viral itu kan banyak case. Dia sebab kenapa? Dia orang mudah untuk buat tuh case. Contohlah saya sendiri pun ada daftar sebagai pemandu Maxim dan Kalau aku tahu, dia macam mana? Dia sebagai driver tuh sebelum macam Grab lah, contoh macam Grab kita kalau di Malaysia perlu ambil lesen PSB, perlu buat medical test, dan perlu banyak prosedur sebelum kereta pun mau yang advance kan. mau advance. Tapi kalau Maxim nih dia hanya sekadar gambar muka and then daftar gambar kereta itu saja. Oh iya, Jadi dia punya kalau kriminal yang ada sana terus yang sama satu lagi lesen PSB. Lesen PSB ini driver kalau di Malaysia ambil lah, wajib daftar sebagai. Pun Maxim ni dia ada apa insurans. Itulah dari lesen PSB supaya ada insurans. Gitu. Jadi dia kurang selamat lah. Tapi kalau beramai-ramai murah gitu. Gitu ya. So kebanyakan kalau viral itu kan mesti Maxim jarang itu Grab. 2-3 case jangan. So kalau Grab kan, diorang kan perumahan driver tu sendiri memang sudah dipegang. So kalau ada apa-apa berlaku, kita senang membuat laporan bang. Tapi begitulah, walaupun ada kelemahannya, saingan dorang tu tetap ada. Tapi sekarang kalau kamu perasan Maxim ini dia mau kepada keselamatan, sebab kan biasanya dulu jangan Grab kita boleh share location sama orang. Sekarang Maxim pun begitu. Mungkin sebab banyak case sudah. Ya, dia pun mau kasih naik balik nama Maxim tu kan. Even dia murah, tapi itulah orang pun masih was-was juga mau pakai. Apalagi kalau malam. Betul. So, apa lagi? Tadi kita cakap apa tadi? Taxi, Pesaing langsung. saya langsung Gojek, Grab, Maxim. Oke, kalau pesaing tidak langsung, Macam pengangkutan awam. pengangkutan bus, Kalau kereta api, MRT. orang susah kan kalau kadang-kadang ada internet begitu, jadi kadang-kadang ada band-band itu kesediaan. Ada kan sudah kali bayar. Apa ya? Pas berhenti di Kereta sapu. Nah, bayaran pun sama juga. Kalau Pirate kita tuh sama juga, cuma dia tuh macam mana? Dia macam apa UMS lah, boleh dikira ada sebab dia macam jumpa dia stop gitu jadi panggil kita aja. Ada kah? iya, kau orang pada sana kan ni. Tinggal mana? Bukan maksudnya nak UMS bah. Nggak, itu Ya, masih ada contoh. kantor. Perumpamaannya. Oh yang ada udara masuk tuh.
Tidak, yang apa yang ada kereta yang pati-pati botak terkenal. Itu aku yang kereta golf tuh bang. Bukan, aku banyak yang selalu ada bagi. Iya itu bagi. Bukan itu. Bukan. Di kereta macam biasa. Ya, Tapi dia yang panggil kau. Macam, kau mau pergi mana? Mari lah antar kau. Biasanya di kampung-kampung. Di mall selalu ada. Di mall. Oh yang masih pas 2 gitu kali. Bukan di mall banyak. Aku udah boleh kali naik ya. Di pasar. Biasanya aku jumpa di pasar. Ya, pasar. Ya, di pasar-pasar. Kalau macam Di pagi di Private. Private. Pirate. Kalau di KK Pirate. Oh, aku tahu lah kalau orang yang mau di Sempurna tuh disekap kaki Sempurna. Iya. Oh, gitu. Udah. Nah itu salah satu saingan Uber juga. Sebab kan kalau macam contoh di perkampungan ni, macam yang kamu jawab tadi, internet kan, masalah internet apa semua. So apa yang orang boleh naik adalah bus, macam bus-bus berhenti-henti itu begitu. So orang tidak akan order Uber. Sama lagi satu, kita mau cakap dari segi cara diorang di sana tu kan lebih kepada manual, lebih kepada membayar secara cash. So kalau macam bus ni kan bayar cash kan, secara tunai, murah. Kadang RM1, RM2. Kalau ada pun Grab, kalau di kawasan perkampungan kan biasanya dia mahal jugalah. Sebab ada satu tempat kan yang aku tahu dia bukan bandar, dia kira macam pekan tak juga pekan, macam kampung sangat tak juga. Tapi kira macam bukan bandar lah. So di sana kan dia kalau ada Grab pun dia punya Grab tu sangatlah mahal. Dia macam tidak, orang bilang memang susah lah untuk orang kampung mau guna Grab tu begitu. So apa yang orang boleh guna bus je lah. So itu kira macam tapi sepatutnya macam Uber ni kan orang pandai lah, orang kena cari langkah yang orang boleh buat supaya benda tu orang kampung boleh guna juga, orang punya perkhidmatan. Contohnya mungkin dari segi turunkan harga ke apa kan, tapi itu dari promo lah kan. So itulah. Ada lagi idea? Apa lagi yang selain bus, kereta api mungkin? Kenikmatan awak lah. Arti. Tapi kalau dalam Sabah malah ada begitu kan. Kita akan di Sabah. JKNS. Siasi Bogor. Ya itu adalah. So kita punya apa? Uber punya saing kuat nih apa? Film industri nih. Kamu merasa? Yang saing lah kan? langsung lah. Grab. Bersaing langsung semua lah itu. Sama di Malaysia pun kan kena take over sudah. Ya, kalau mencakap di Malaysia ni memang majoriti kita akan pakai Grab. Kalau Uber ni macam kurang. So dia pun macam nak turun Ya, juga. and then ada sistem country yang ban Uber ni tak tahu few factor maybe. Tapi kalau dekat Malaysia ni kita boleh lagi pakai lah. Tapi kurang. So sebenarnya benda-benda ni kalau ikut yang poster 5 forces tu, kita sudah cakap benda tu semua. Yang 5 forces tu kita sudah cakap semua secara ringkasnya. So dari segi Tapi boleh macam kita go through satu-satu boleh? Boleh. Okay, kita start daripada yang bersaing dalam industri lah. Macam tadi yang Grab tu dalam industri yang sama. So persaingan diorang tu tinggi sangat tadi. Dan lagi yang baru mau masuk macam masih cakap tu Asia Ride, Maxim. Itu yang kemasukan, itu untuk yang potensi kemasukan baru dalam industri lah, yang macam Asia tadi tu. Walaupun dia masih baru, tapi kalau orang dapat tahu dia Asia pun orang rasa macam trusted juga lah sebenarnya. Sebab syarikat Asia tu kan lama sudah, kita pun sudah lama dan memang dipercayai. So bila dia ada buat begitu yang baru pun, walaupun dia masih baru, orang percaya benda tu. Sama kadang-kadang kalau macam begitu kan yang persaingan tu dalam industri yang sama kan, kalau kita lah sebagai customer kan, kita kan pilih yang lebih murah lah. Kita nggak akan pilih, even pun Grab tu dia paling selamat lah orang ucapkan, tetap juga kamu akan pilih yang murah kan, siapa tuh membayar mahal. Sometimes orang lagi tengok harga je, agak. Kalau pemerasan student lah, dekat dalam telepon orang apps tu sampai mau 3-4 semua lah, apalah e-hailing semua dia ada. Terus
Sama kadang kan kita boleh cakap juga pelanggan ni lah. Kadang kalau dong terlalu tengok harga, membandingkan harga tu sampai kadang dong tak fikir pun keselamatan dia. Yang penting dorang tengok pada harga. Sebab yang terlampau mau berjimat cermat tu kan dorang tak fikir soal keselamatan. Sebab bagi dorang kalau mau jadi benda tu jadi juga. So yang penting yang harga tu jangan yang bayar. So itu kira macam satu saingan yang lah kita boleh nampak juga. Saingan dari segi harga. Lepas tu apa lagi ya? Yang kedua, analisis mana? nomor 2. Tadi kan kita go through number 1. Bercampur sudah tu? Bercampur sudah tu? Mix sudah. Mix. Rasanya boleh je. Benda tu kalau kita cakap memang semua akan masuk juga. Kelima-lima Itu apa lagi? Tapi soalan ni dia yang jangka panjang sama jangka pendek. Oh ya. Mungkin kita boleh bincang itu. Jangka pendek jangka panjang. So kalau jangka masa pendek, kalau jangka masa panjang mungkin orang boleh memperbarui orang punya sistem lah. Contohnya macam Grab kan orang bukan setakat kenderaan je. Orang ada macam boleh order makanan apa semua. Mungkin Uber boleh buat macam tu juga. Macam boleh order makanan, barang begitu. Dia bukan setakat fokus satu perkhidmatan. Perkhidmatan Option saja. dia lebih banyak lah kan. Ya, sebab kalau Uber kan dia hanya Dia perkhidmatan pengangkutan saja. Itu untuk jangka masa panjang kan. Kalau jangka pendek macam mana? Kalau dari segi jangka masa pendek mungkin dari segi promotion lah, promosi. Ya, orang buat lebih banyak promotion lah untuk tarik pelanggan orang balik kan, sebab kita tahu yang Uber ni makin lama makin hilang. So orang mungkin Uber ni mungkin perlu banyakkan lagi promotion untuk attract orang punya customer lah. Sebab kenapa promosi itu di jangka masa pendek? Sebab kalau dia di jangka masa panjang, kalau orang dalam jangka masa yang panjang tu dia buat promosi dia boleh macam turun juga sebab terlalu banyak promosi. Dia orang yang akan dapat keburukan di situ. So dia hanya boleh dibuat pada jangka masa pendek je lah. So itulah. So, ada idea lagi? Kalau tiada kita boleh proses ke soalan ketiga. Setakat ni tidak so tak perlu buat semua. Okay. Sudah dikupas. Okay. So, untuk soalan ketiga, bagaimanakah Uber mengekalkan kedudukan dalam kadar pertumbuhan semasa berdasarkan persaingan yang dihadapi? Ini pasal strategik lah kan. Apa yang boleh buat? Mungkin Uber boleh memperkukuhkan kedudukan jenamanya lah. Macam mana tu? Jawapan ni dia harus menekankan identiti diorang. Maksudnya mau stop dorang yang wujud. Ya, itulah. Yang jenama diorang dimeniku itu. Mungkin orang perlu buat macam Maxim Code, letak stiker di kereta kali ya, atau lagi Ada campaign Ada. Tidak bisa tahu mungkin Uber di Sabah ni, jadi dah sudah kan? Saya dah sudah. So kita lebih kepada Maxim. Murah kok murah. Betul lah Nasir. Lepas tu dia bilang tadi kan memperkukuhkan jenamanya. Mungkin Uber boleh macam tarik minat pemandu-pemandu macam tu lebih supaya macam lebih ramai yang pemandu boleh buat. Contohnya mungkin dorang lebih naikkan macam gaji pemandu tu. Jadi lebih ramai yang gunakan Uber berbanding Grab. Sebab kalau macam setakat dia pun ramai pelanggan, tapi kalau pemandu yang kurang tetap nak berkembang. So kita perlukan pemandu di luar lah. Ramai. Dorang pun sebenarnya boleh juga macam kamu cakap tadi kan, dorang kasih luas orang punya perkhidmatan. Dan semestinya pergi apa tu? Hanya pada pengangkutan. Dorang boleh pergi apa antar-antar barang kan, macam kalau sekarang ada kan barang. Sekarang Grab Express, Maxim pun ada yang Express gitu. Jadi dorang perlu kasih buka lah, dorang kasih luas dorang punya apa tu Lagi pun orang boleh ni teroka pasaran baru macam kawasan luar bandar ataupun kawasan kampung-kampung kan, orang boleh masuklah di situ. Sampai Maxim sama Grab kan susah di sana. Setuju sama macam yang Sinora tadi kan, dia masuk pergi kampung-kampung.
Tapi diorang punya fokus tuh diorang kena selaraskan lah harga dia macam mana begitu. Sebab orang kampung kan harganya mestilah kena dengan diorang punya kos sara hidup begitu, ikut tempat lah. Sekiranya begitu. Sama macam tadi si Pika bilang ikut ada Grab Express semua tu kan. Mungkin Uber pun boleh buat juga. Kan sebelum ni kita boleh tengok Grab antar makanan semua tu. Mungkin orang boleh tambah Uber ni buat penghantaran macam yang pos laju semua Ya, itu lagi kan. Orang boleh buat begitu untuk macam luaskan lagi orang punya perniagaan tu. And orang pun dapat kelebihan juga daripada situ. Sebab sekarang kan kita kan semua beli online barang. So kita selain apa, kita buat macam ada banyak pilihan lah kalau dari segi penghantaran barang tu. Bukan saja kita bergantung pada pos laju, ABX, ABX, di apa tu TNG, apa? TNT aja. Bukan saja daripada itulah. Maksudnya kalau Uber buka lagi, luaskan perniagaan diorang dari segi itu, maksudnya kita ada banyak pilihan lagi yang kita boleh buat. And diorang pun dapat kelebihan tu sebab kita guna perkhidmatan diorang juga gitu. So itulah, ada lagi? Mungkin macam si Ika cakap pasal gaji kan. Pendapatan yang saya paham lah kalau yang sebagai pemandu e-hailing, pendapatan driver ni mengikut daripada berapa trip dorang adalah dorang antar orang. Jadi setiap trip tu dia mungkin pihak syarikat e-hailing tu seperti mungkin Uber lah, mereka akan ambil 20% commission sebagai untuk membayar sistem dorang lah, gitu kiranya. Jadi mungkin pihak syarikat Uber ni boleh kurangkan commission yang mereka ambil supaya lebih ramai driver pengguna gitu. Jadi dari situ sebagai contoh kan, dari titik E ke titik B itu harga perjalanannya Rp10. Jadi bila Rp10, driver terima cash Rp10, tetapi dalam account mereka kena tolak Rp2. Itu memang setiap kali ride dia wajib kena potong. Jadi mungkin mereka boleh kurangkan lah dalam account pemandu tu, mungkin dorang hanya mengambil 15% ataupun 10%. Ya, gitu. Setuju juga lah. Sebab kalau mau bandingkan syarikat Uber tu sendiri, dorang memang akan pasti dapat banyak juga dorang punya untung berbanding dengan yang pemandu tu sendiri. So macam yang Wasil cakap, dorang mungkin boleh ambil sedikit lah peratus, kurangkan peratus. Kalau kira logik lah kan, kalau dia ambil 20% per trip yang dia ambil, bayangkan ada berapa banyak driver yang dia ambil per trip. Sangat banyak. Sangat banyak. So dorang kena fikirkan nasib pemandu itu juga lah. Mungkin sebab itu kali kan jarang orang Uber gitu kan. Salah satu lagi, siapa pernah pakai Uber? Saya pernah pakai. Dulu lah, yang first. Grab belum ada lagi kan? Grab belum ada lagi. Dua-dua itu sama driver tuh dia. Saya pernah pakai time itu, harga dia tidak tetap. Uber nih, satu kekurangan Uber lah. Dia berubah-ubah. Berubah-ubah. Contoh lah, kita dari UMS ke Kota Kinabalu kan, jalan tidak jam lagi. Jadi keluar harga mungkin dalam Rp10. Tapi bila kita dalam perjalanan, kan tiba-tiba mungkin ada accident, pembuatan jalan. Yang pandai naik tuh. Masa tidak dia boleh naik. Increase ya. Dia kira macam bermita lah juga. Bermita, dia macam taksi. Tapi itu sebenarnya driver itu pun sendiri kadang nggak tahu juga dia sistem loh. Dia sistem, bila dia macam tekan dan semua, terus keluar harga. Driver pun kadang terkejut juga begitu. Mungkin di situ dorang perlu baiki itulah sistem dorang. Sistem. Cuma maksudnya dorang pun kena tetapkan sistem diorang. Tak boleh buat begitu. Macam mungkin dorang berubah-ubah. Dorang mungkin boleh ambil contoh daripada pesaing dorang sendiri, iaitu Grab kan. Dorang ambil macam kira contoh, dorang ikut lah kiranya macam sebagai reference lah begitu kan untuk diorang. Dari segi harga tu kalau dari ikut situasi tetapkan lah. Sebab kalau macam begitu berubah-berubah memanglah pelanggan yang rasa tidak yakin sudah. Kurang kepercayaan.
Kalau kebetulan pelanggan nggak ada 10 ringgit, jadi macam mana dia mau bayar yang selebihnya? Pengaku lagi. Kalau kebetulan pulang pada waktu itu di accountnya pun tak cukup, macam mana dong mau bayar kan? So macam di situ keburukannya pada pelanggan lah. Sama aku rasa kalau Uber nih dia perlu buat macam, kamu perasan nggak kalau mau ikut Grab atau Maxim kan dia ada satu macam barista. Dan Uber tuh dia tidak. Kalau kau turun terus kan gitu kan mesti rating system. Rating. Jadi kan contoh lah kau bagi 2 star, terus kau kan akan bagi komen. Jadi kalau kau bagi komen kan orang akan coba perbaiki apa yang ada positif. Tapi Uber kan orang tidak yang begitu. So itulah pentingnya feedback nih juga. Ya. Kalau orang buat gitu kan orang boleh tahu, mungkin orang kereta dia bau dia boleh baiki juga gitu. Ya, kalau ada benda-benda begitu, orang tahu apa kekurangan orang boleh betulkan. Sekiranya Uber ni kekurangannya di situlah, so dia perlu perbaiki daripada itu. Dari sistem lah orang, sistem orang tu. Sistem orang tu lemah. Perlu Sebab kalau dari segi perkhidmatan ni kita kena tahu juga feedback dia kan. Kalau kita macam kita sebagai tak payahlah perkhidmatan menjual pun semua perlu feedback. Ya, apa-apa pun yang kita buat, kita mesti tahu apa feedback dia juga supaya kita boleh tahu apa yang perlu kita baiki. So begitu juga lah dengan Uber. Kalau dari segi keselamatan itu yang begitu kan yang tidak feedback, contoh lah yang driver itu problem kah, kita tidak tahu betul yang Uber itu so bahaya lah dari segi sebab kita nak nampak feedback. Dan sistem pun tidak boleh tahu macam mana keadaan dalam kereta tu. Kalau sekiranya dia punya pemandu tu miang ke apakah yang apa orang bilang pelanggan wanita tak boleh orang tidak boleh buat report di dalam aplikasi orang tu. Susah mau tahu lah. Kalau lagi orang introvert kan orang kan kadang takut untuk buat laporan. Tapi kalau dari macam aplikasi begitu kan kita buat rating semua tu kan at least boleh tahu bah. So sistem pun boleh tahu, orang pun boleh perbaiki. Matok driver tu pun masalah sistem boleh tahu. Sama Uber ni perlu kasih perbagaikan orang punya macam bayaran. Sebab kan kalau kamu perasan lah, Grab dia punya pesaing hebatnya kan, kau boleh naik dulu, kau bayar kemudian. Lepas tu kau boleh advance lagi, boleh pinjam duit dari sana. Mana tahu Uber pun dia boleh buat begitu kan? Ya. Mana tahu ada satu macam dia memang selalu naik transportation begini kan, dia bekerja tapi dia belum gaji, dia boleh bayar nanti time gaji. Kalau Uber buat begitu kan, mesti ramai jualan kali orang. Jadi maksudnya berhutang lah tu. Ya, kau berhutang. Kalau Grab begitu, kau boleh pinjam. Ya, Sumpah. pinjam terus 100. Ya, boleh. Kau boleh pinjam duit dari sana. Sama Uber dia memang cashless kan? Dia tidak cash kan? Tidak cash kan? Boleh. Dia cash je, tapi cashless macam tidak. Dan Uber bukan online kan? Dia macam cash. Ada apa? Cashless. Cash betul. Lama sudah. Gara-gara itu aku punya online lagi. Ya, sebab dia terlalu lama sudah. Dia macam Kita satu. Ya, satu sudah. Sama so itulah dia sudah. Jadi orang yang perlu lah kasih Taraf lah jangan punya apps tu. kalau orang masih mau ada di industri ya, orang perlu betul lah. sama pesaing dorang tidak boleh tengok secara negatif, orang kena tengok dari segi positif juga. Macam dorang boleh ambil pengajaran dari dorang punya kelemahan sebelum ini, mungkin dorang boleh tengok pesaing dorang tu apa yang dorang buat, dorang boleh ikut lah maksudnya. Kocap jadi reference lah kan. Bukan juga maksudnya kita meniru apa dorang buat, tapi Iya lah. macam kononnya menginspirasi dorang punya syarikat juga lah begitu. So Closing sebenarnya. jadi ada apa lagi mau tambah? Ada yang terbuku lagi di hati mau diluahkan untuk Uber ni? Itu dia lah. Memang perlu itu je. Dia perlu penambahbaikan lah kiranya. Sebab dia macam terlalu banyak kelemahan berbanding kalau kita bandingkan dengan e-hailing lain macam Grab. Mana strategi yang orang perlu perbarui? Mungkin orang ni kurang promote kali kan. Ya, mungkin orang tu perlu mungkin orang perlu target macam yang start dari student lah dulu kan, yang berpendapatan rendah.
dan berpendapatan rendah dan memang akan selalu guna begini nih. Selalu guna e-hailing tu. Mungkin Uber ini boleh buat apa? Penambahbaikan, bukan penambahbaikan, kerjasama bersama dengan syarikat lain. Contoh booking hotel ataupun bukan booking hotel, booking.com ataupun Trivago semua tuh. Sebab contoh lah kita dalam booking.com tuh kan ada, bila kita booking satu macam di luar negara, kita boleh selip macam additional transport dari airport ke hotel. Jadi supaya memudahkan. Jadi Uber mungkin boleh bekerja sama Macam dengan apa Dr. Jess cakapkan yang trip tu kan sekali ada sekali. semua apa boleh. Ya, Mereka Uber boleh- sepatutnya kalau dorang dapat tahu soal kelemahan dorang, mungkin dorang boleh cari cara lain, dan cara lain tu mungkin dorang boleh guna idea wasil. Ada e-hailing begitu kan? Tapi ada macam begitu. Ada sudah. Asia tu lah. Iya, Asia tu kan. Asia boleh booking. Asia boleh macam Asia Ride kan, kalau ke hotel terus boleh. Kasih trip. Dia turun pakai Tapi kapal. Asia sejak awal dia start lagi. Ya. Statusnya Asia. Mungkin Uber boleh cuba. Buat kerjasama. Mungkin wasil bolehlah bekerja dengan Bolehlah try. memberikan idea. Bolehlah kau try. Mana tahu. Coba aku bukakan di meeting. So, mungkin kita itu je kan? Mungkin kita boleh beralih ke penutup. Kita konklusikan sekali semua daripada awal. Boleh lah. Conclude lah. Boleh Pika? Tak, semualah closing. Boleh. Jadi kesimpulannya, Apa yang kamu dapat lah dari perbincangan kita ni gitu. kalau dari saya memang Uber ini dia perlu buat penambahbaikan dengan kelainan lah juga, supaya dia mau terus ada di industri ini. Dia tidak boleh yang macam kalau sekarang orang begini jalan sampai bila-bila. Orang mau harap orang yang cari orang, sepatutnya orang pun selalu perlu buat macam promote begitu. Ya, kasih iklan-iklan macam Grab, dia orang buat iklan-iklan. Betul jelas sih Rani cakap. Orang perlu jadikan pesaing tu orang punya reference untuk berubah. Ya, betul. Ya, Berubah. Melakukan perubahan. Melakukan perubahan. Gitu. Conclusion kah? Kalau kamu setuju kan juga Uber ini perlu berada di industri? Sebab kan Uber ni dia syarikat yang membagi impak yang besar dalam industri pengangkutan juga. Jadi pun macam dia yang pertama Yang pertama jadi Pengenalan. yang lebih menyerlah gitu. dari dia ni barulah ada Grab tu, barulah ada Maxim tu. Betul. Jadi sepatutnya dorang ni sebagai pembuka ni, dorang perlu selalu ada di industri. Kan sepatutnya dorang lebih advance. Tapi mungkin Mungkin dia punya percubaan itu ya keterusan yang dalam sensitif macam gitu. Ke anu bang, kekurangan ada lack of idea. Dorang punya idea. Tapi macam sekarang kan kita cakap dia macam turun sudah. Kita pun macam jarang sudah dengar Uber ni. Mungkin dari syarikat Uber tu sendiri, mungkin dari dorang apa yang dorang alami sekarang ni, mungkin dorang macam kau cakap tadi perbaiki, dan mungkin dorang boleh naikkan balik nama dorang tu dengan apa-apa yang dorang boleh buat lah. Macam kita tadi sudah bincangkan kan, dari segi promosi lah, tambah pekerja lah, Keselamatan. dari segi keselamatan, dari segi gaji apa semua tu. So dari dorang kena bijak lah untuk pandai naikkan balik nama diorang and kekalkan syarikat orang tu di industri ni. Sama kalau orang masih berada di industri ni kan, dan Uber tu masih lagi terkenal, maksudnya macam yang aku cakap tadi lah, kita banyak pilihan. So pilihan kita untuk e-hailing tu tidak terhad lah begitu. Sebab orang kan dia ikut dia punya cita rasa, ada orang itu ini. So Uber pun perlu begitulah, orang perlu
fikirkan orang punya pelanggan tuh macam mana begitulah. Macam mana orang perlu ada melekat. Sebab orang macam yang kau cakap tadi, orang pemula. So Sayang lah kalau gitu. Sayang lah. So orang yang memperkenalkan e-hailing tu di Malaysia. Orang pula paling drop. Lepas tu sekarang kita jarang sudah dengar nama orang. So sepatutnya sekarang ni orang masih ada. Ada memang di masih atas. pakai ni. Aku rasa ada, cuma tidak kurang ada, cuma kurang popular sekarang. Malaysia ada. Tidak sudah. Luar negara ada. Dia macam banyak negara yang Malaysia boykot. lah. Kenapa dia boykot? Ada lagi? so far itu je lah. Bagi saya, itulah macam kes Uber ni, diorang perlu perbaiki macam faktor dalaman diorang. Sebab faktor dalaman diorang ni yang perlu kuat. Sebab kalau faktor dalaman diorang kurang, diorang tak boleh macam tolong untuk faktor luaran. So diorang perlu perbaiki dulu lah faktor dalaman diorang, macam dari sistem keselamatan, mengenai taraf sistem diorang. Lepas tu, itulah. Yang gaji pekerja pun orang perlu fikir juga. Yang macam lepas tu orang perlu macam kira macam menjaga kebajikan diorang punya pemandu. Macam si Wasil cakap tu sisi tu. Kurang-kurangnya ada, bukan setakat diorang jaga kebajikan macam pelanggan lah. Betulnya dari permulaannya daripada pemandu juga. Contohnya macam pemandu pun ada insurans, apa semua. Begitu ada gaji yang lebih tetap lah. Jadi diorang punya tu macam selaras saja, tidak yang masing-masing ada menjaga gitu. Cakap dari segi kebajikan tu pun mungkin dari macam faktor dalaman, mungkin dari dorang, mungkin dorang boleh bagi orang bilang apa tu, insentif kepada pekerja dorang, pemandu diorang tu lah. Kurang-kurangnya macam kalau kita di Malaysia ada perkeso Macam pasang. Macam ada kelebihan lah dorang jual. Ada allowance gitu. Mungkin orang ada target berapa rent per bulan kan, terus Ada insurans Lepas tu, juga. mungkin boleh dengar daripada feedback dorang tu. Setiap kali dorang membawa kereta tu kan ada feedback. So tengoklah sistem, tengok daripada feedback dorang. Kalau mana-mana yang dapat feedback dorang yang sangat bagus terlalu banyak tu, mungkin boleh diberikan banyak kelebihan pada dorang. Jadi macam pemandu tu sendiri pun rasa senang hati dan gembira lah dengan pekerjaan diorang. So itu pun dikira macam salah satu kepentingan juga yang perlu difikir dari pekerja itu sendiri. Betul. Sebab kalau diorang macam bekerja memandu je ke mana-mana, lepas tu diorang monok kan, diorang macam apa monok? Anu macam marah-marah, macam mau emosi diorang tidak stabil. Tidak semangat. Kalau emosi diorang tidak stabil, diorang tidak akan ada semangat. Lepas tu cara layanan diorang dekat pelanggan pun tidak memuaskan. Jadi pelanggan pun rasa lain kan. So feedback diorang pun akan menurun dia punya rating. So susah juga lah kalau emosi pemandu tu sendiri tidak okey. So emosi pemandu tu perlu diambil kira oleh syarikat Uber tu sendirilah. Boleh kita kerja di Uber. Saya sokong terhadap menjaga kebajikan pekerja. Driver Sebab lah. driver ni kalau di Malaysia lah, kerja sebagai seorang driver susah untuk membuat loan kepada bank, sebab pendapatannya yang tidak tetap. Jadi kebajikan kepada driver ni harus dibuatlah, diutamakan setiap syarikat. Ditekankan. Lagipun ada je driver tu yang full time orang memang kerja begitu jadi driver tu. Jadi orang memang mengharapkan dari dia bergantung dengan itulah saja. Jadi kebajikan driver tu lah yang penting terutamanya. Saya rasa kalau macam antara banyak persaingan kan, kalau macam Uber, diorang kuatkan dalam menjaga kebajikan pekerja, begitu. Pemandu lain diorang lebih tertarik sama Uber. So diorang rasa happy kan. Lepas itu kalau macam banyak yang tertarik, mungkin aplikasi lain yang e-hailing lain tu kuranglah sudah. Mungkin diorang lebih utamakan Uber sebab kekuatan Uber diorang menjaga kebajikan pekerja. Dari kata orang bagus gitu kan ya. Kalau banyak driver, mungkin harga lebih murah. Sama kalau lebih banyak driver diorang, maksudnya banyak pekerja diorang lah. So maksudnya yang cabaran yang kita bincangkan tadi pasal diorang tidak dapat capai pelanggan kalau terlalu banyak, mungkin itu boleh diatasi. Waktu-waktu peak hour begitu kan, banyak request,
banyak model. Sebab kadang-kadang macam kita sendiri kita hadapi, kadang-kadang kalau time-time jam kan, kadang kita order contohlah Uber kan, Grab pun sekarang kalau kita order kadang tidak dapat sebab jam lah, hujan lah, Tidak driver yang itu. akan ada. So benda-benda begitu boleh diatasi kalau macam banyak pekerja lah daripada Uber tu sendiri, banyak pemandu. So ya, itulah. Ada apa lagi? So yang penting di situ Mana kebajikannya? Kebajikan orang punya image system. Itu je lah kan? Ada lagi mau tambah? Kata kupas lah semua. Masuk kulit isi lagi. kasih macam keseluruhan lah kan, daripada soalan 1, kedua, ketiga kasih masuk semua. Saya tutup Okey, bagi saya Uber ni harus memperkukuhkan jenamanya, meningkatkan teknologi mereka, mengembangkan jejak globalnya, mempelbagaikan tawaran perkhidmatannya, menangani cabaran kawal sedia agar macam menerima pengambilan keputusan berasaskan data, memupukkan perkongsian strategik. Yang aku sebutkan semua ni adalah macam strategik lah untuk Uber lebih memperkembangkan orang punya perkhidmatan supaya dapat mempersaingi perkhidmatan lain, aplikasi lain di pasaran. Menyaingi dalam pasar. menyayangi. Itu je lah. Ya, So, Selesai. Selesai. Selesai diskusi. So itu saja perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih untuk semua saudara dan saudari sekalian untuk idea-idea yang telah dicurahkan. Semoga kita mendapat